kali ini PRU ke-15 adalah satu pilihan raya yang sangat penting. Dan sebelum ini PRU 14, masa itu orang cakap PRU 14 adalah PRU yang sangat penting. Sebelum itu orang cakap PRU 13, PRU itu adalah sangat penting. Tapi setiap pilihan raya yang menangnya adalah parti politik, dan setiap pilihan raya yang kalahnya adalah rakyat. Di mana parti politik yang menang adakah membawa isu agenda rakyat di Dewan Undangan Negeri ataupun di Parlimen. Kita perlu lihat beberapa pilihan raya setiap 5 tahun bersilih ganti, tetapi orang politik berjanji macam-macam. Saya imbas kembalikan di pada tahun 2008 Perak menang. Masa 2008 Perak dimenang dan ditubuh kerajaan oleh Pakatan Raya. Pada ketika itu kerajaan itu jatuh hanya 10 bulan selepas dijatuh. Kerana apa? Kerana adalah calon yang pilih adalah calon kata, calon yang tidak berprinsip, calon yang tidak buat kerja akal rumput. Oleh itu 3 orang adun, yaitu daripada Dun, Jelapang, Berang dan lagi satu yang 2 orang itu, 3 orang lompat, kerajaan jatuh. Dan yang baru-baru ini 2018 apa sudah jadi? Hanya 22 bulan saja Pakatan Harapan perintah, kerajaan dijatuhkan. Persaingan kuasa menyebabkan kerajaan jatuh. Kali ini adalah pilihan yang penting. Dan pilihan raya ini, mengapa PSM letakkan seorang calon saja? Tuan-tuan dan puan-puan perlu ingat, saya pernah tanding 2004 di Dun Jalung. Masa itu kami gunakan logo PKR, dan Dr. Kumar, ahli Parlimen Sungai Siput, gunakan logo PKR di Sungai Siput. Kami dapat tempat kedua. Dan kerana pada masa itu PSM belum diberikan pendaftaran, oleh itu kami pinjam logo PKR. 2008 Dr. Kumar tanding dan menang, dan 2013 menang. Dan kali ini apa berlakunya adalah kami buat rakyat umum dan kawan-kawan mengatakan bahawa kali ini PSM perlulah join dengan Pakatan Harapan, mengadakan electoral pact, barulah kita boleh tumbangkan BN. Kami setuju. Dan sebelum 2 tahun yang awal, kami telah pun mengutus surat kepada Pakatan Harapan untuk menjadikan electoral pact, gabungan politik bertanding dalam pilihan kali ini. Mereka pun mengatakan pada awalnya okey, 7 perbincangan diadakan dengan Pakatan Harapan. 7 perbincangan diadakan Pakatan Harapan, dan mengatakan bahawa kemungkinan besar PSM akan diberikan 2 Dun dan 1 Parlimen. Kami tunggu sabarnya. Dan last minute 30 Oktober yang baru-baru ini, kami terima surat daripada Pakatan Harapan. Permintaan yang begitu minimum PSM telah pun ditolak. Oleh itu kami tidak jalan lain, dan parti membuat keputusan. Kami pun berhasrat bahawa BN perlu ditumbangkan. Ini adalah satu fakta di mana kami telah pun dibuktikan pada 2011, di mana satu parti yang pertamalah membuat kempen di seluruh Malaysia. Satu kempen kami buat, cukup 60 tahun, udahlah bersaralah BN. Pada masa itu beberapa orang PSM di utara, di dekat Penang, telah pun ditangkap, dan 6 orang ditangkap di bawah emergency ordinance, akta darurat. Dan 34 hari 6 orang dikurungkan. Ada di sini ada 4-5 orang, ada Saras, saudara Cungkai dan Babu, beberapa orang ada di sini. 34 hari. Pada masa itu Bersih 2.0 mengadakan satu perarakan besar untuk menggagalkan Bersih. Barisan Nasional menggunakan PSM sebagai satu umpan, tangkap mereka, menakutkan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan tahu tak, apabila 6 orang PSM dimasukkan dalam emergency ordinance, Presiden Bersih pada ketika itu ambil berbincang dengan PSM.
Disebabkan bersih, PSM jadi mangsa. Oleh itu, Ambika dan kumpulan bersih bercadang untuk tidak jalan teruskan program bersih. Tetapi orang-orang PSM, 6 orang yang dikurung dalam lokap itu, mereka mengatakan teruskan pergerakan bersih walaupun kami dikurung dalam penjara. Oleh itulah bersih berjaya pada ketika itu. Kami berani. Saya itulah genggaman tangan adalah untuk melawan penindasan. Warna merahnya adalah menunjukkan keberanian. Kita dan bersih teruskan. Apabila kali ini Pakatan Harapan tidak memberikan kerusi, satu kerusi pun kepada PSM, saya sebagai timbalan pengurusi PSM, saya bercakap kepada kepimpinan PSM, saya sanggup bertanding di Dun Manjoy, di mana Anwar Ibrahim tanding di Parlimen, saya tanding di Dun Manjoy. Kerana 5 kawasan saya berjuang di kawasan itu. Pada tahun 2004 saya pernah ditangkap dan dihukum sampai ke 6 bulan penjara kerana satu kampung di Kuala Kuang kita berjuang untuk tutupkan satu kilang bawah busuk. Dan beberapa kawan Cina mengatakan kepada sahabat-sahabat, sega you bertanding, kami akan sokong you. Tetapi PSM buat apa tahu? Jangan kita ganggu Pakatan Harapan, di mana incumbent adalah Pakatan Harapan. Oleh itu jangan pilih. Dan saya membagi satu cadangan kepada PSM. Saya tanding di Dut Jalung, kampung alaman saya, di mana tahun 2004 3 penjuru, saya nombor 2, DAP nombor 3. PSM mengatakan jangan ganggu Jalung kerana incumbentnya adalah Pakatan Harapan. Dan kami cari di kawasan mana, dan akhirnya kami pilih air kuning. Kerana air kuning yang pilihan yang lalu Pakatan Harapan telah pun dalam menang, kalah. Dan kami pilih satu calon. Dan mana siapakah calonnya? Adalah kami pilih Bawani. Kerana Bawani adalah anak tempatan. Anak tempatan, dilahir sini, belajar sini. Pada tahun 2013 dia menyuarakan pendidikan percuma di universiti dan digelar sebagai lisan Bawani. Oleh itu kami pilih di Bawani dan bertanding di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan boleh katakan, mengapa 59 kerusi PSM tanding 1 kerusi bolehkah membawa perubahan? Kita ingat, satu percikan api saja boleh membakar sebegitu besar hutannya, dan sebatang kayu api boleh membakar hutannya. Oleh itu Bawani adalah satu calon yang amat quality dan mempunyai credibility dan boleh menjorokkan hak rakyat. Di mana sepanjang 6 tahun dia sebagai seorang peguam, saya pun bersama dengan dia ambil kes-kes yang hak petani, hak pekerja, hak masyarakat tertindas. Oleh itu dia adalah layak untuk menjadi calon di kawasan ini dan mulai membawa perubahan. Tuan-tuan dan puan-puan, mengapa Bawani adalah layak? Masa saya bangku sekolah, semasa saya belajar tingkatan 6, saya minat baca sejarah Islam. Ada 2 perkara itu saya menarik perhatian. Ada banyak ada dalam agama Islam, tetapi 2 perkara itu saya menarik. Di mana satu ketika dulu adalah berlakunya Kaabah dilanda banjir dan batu Hajarul Aswad. Untuk meletakkan batu Hajarul Aswad, beberapa kumpulan telah pun bertelagak. Dan kebetulannya siapa penyelesai masalah ini? Pada ketika itu mengatakan bahawa siapa yang orang pertama masuk dalam pintu halaman, dialah menjadi hakim. Betul tak? Dan kebetulannya siapa? Seorang budak, remaja datang. Dan dia datang, dia jadi hakim, dia selesai masalah. Macam mana? Orang yang pakai serban itu, dia ambil serban itu, sidaikan di bawah dan letakkan batu. 4 orang ketua-ketuanya, 4 penjuru pegang dan letakkan batu itu, selesai masalah. Ini menunjukkan apa? Perpaduan. Bagaimana Islam pada ketika itu, Nabi seorang budak, seorang remaja, selesaikan masalah, perpaduan. Masa kini berlaku apa? Kawasan ini 5 penjuru. Siapanya? Barisan Nasional pecah 2. Adakah ini perpaduan? Tidak perpaduan. Rakyat dipecah belahkan, politik perkawanan menular di seluruh Malaysia. Oleh itulah PSM adalah tidak mempermainkan agama dan bangsa dan bahasa. Kita gunakan perjuangan kelas. Kita lihat rakyat adalah semua sama.
mantan Presiden Parti Sosialis Malaysia Dr. Muhammad Nasir sentiasa berkatakan bahawa darah semua orang darahnya merah. Adakah siapa-siapa ada darah kuning? Tak ada. Oleh itulah rakyat kita perlu ambil kira sama rata. Kita menuntut keadilan. Oleh itulah Bawani bertanding di sini. Kalau Bawani bertanding di sini, Bawani boleh membawa suara rakyat ke DUN. Saya memberitahu kepada masyarakat di negeri Perak ini. Di sini berlaku kecurian tanah, rampasan tanah berleluasa di Perak. Sebab apa? Kami tahu, saya dan Bawani kebanyakan kes tanah. Bagaimana petani dihalau keluar, kita buat. Di mana di Cimuk, satu kampung petani, di mana pada hari ini sebuah badan agensi kerajaan jual tanah kepada B 4.8 juta dan keesokan harinya tanah yang sama dijual kepada C 5.8 juta. Satu hari dapat 1 juta keuntungan. Ini dilakukan oleh agensi kerajaan. Mengapakah parti-parti pembangkang begitu diam? Tak buat? Bising? Dan ini adalah merupakan satu isu yang sangat penting, di mana pasir dijual, dicuri, diekspor ke luar negara dan petani jadi mangsa. Oleh itu saya menyeru pengundi-pengundi di Air Kuning, Bawani adalah orang yang berjiwa rakyat. Oleh itulah PSM setiap calon kalau tanding perlu isytiharkan harta. Mengapa isytiharkan harta? Kerana kita masuk politik untuk berkhidmat rakyat, bukan untuk mengau keuntungan, untuk memperkayakan diri. Disebabkan inilah kerana ketiadaan prinsip ini menyebabkan korupsi berlaku atasan, di mana Najib telah pun dimasuk ke penjara dan golongan atasan menyalahgunakan kuasa. Sekiranya seorang calon isytiharkan harta dan kemudian dia menang, setiap tahun isytiharkan harta, rakyat boleh menilai calon ini, adun ini, ahli parlimen ini berkhidmat untuk rakyat. Tetapi apa berlakunya adalah sekali saja mereka isytiharkan harta, sekali saja sebelum pilihan raya, sekali saja isytiharkan harta, selepas menang, selepas tubuh kerajaan, setiap tahun tidak isytiharkan harta. Tetapi PSM berbeza daripada prinsip itu, di mana Dr. Jayakumar dua penggal sebagai ahli parlimen. Setiap tahun dia isytiharkan harta. Kerana apa? Rakyat perlu menilai. Orang PSM masuk politik adalah untuk khidmat rakyat, bukan untuk mengau keuntungan ataupun posisi dalam kerajaan. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingat, ini kali kita 59 DUN ada di Perak. Kalau PSM menang, adakah calon PSM sokong Barisan Nasional? Never. Walaupun kami mati bangkai, kami pun tidak akan sokong Barisan Nasional. Kerana apa? Parti inilah parti pertama yang buat udara tu bersalah BN pada tahun 2011. Oleh itu musuh utama, pengasut ataupun pengusaha negara utama adalah Barisan Nasional. Oleh itu kalau Bawani menang, Bawani tak akan sokong Barisan Nasional. Bawani adalah sokong rakyat Air Kuning. Bawani akan buat check and balance Pakatan Harapan. Kami akan sokong Pakatan Harapan. Kami tak akan sokong Barisan Nasional. Walaupun Pakatan Harapan tidak memberikan kerusi, kami memberitahu kawasan-kawasan di mana PSM akan rumpi, khususnya di Dun Manjoy dan di Jelapang, mana-mana kawasan kami memberitahu. Kecuali di Air Kuning, kecuali di Rembau, tempat lain sokong Pakatan Harapan. Dan beberapa orang telefon, sekarang Dr. Kumar tidak tanding, Dr. Kumar tidak berikan kerusi. Macam mana? No worry, ini bukan pilihan yang terakhir. Okey, lagi 5 tahun, lagi 6 bulan DUN Selangor akan dibubarkan. Oleh itu kami beritahu kepada semua sahabat-sahabat penyokong PSM di seluruh Malaysia, kecuali di DUN Air Kuning, kecuali di Parlimen Rembau, sokonglah Pakatan Harapan. Jadikanlah Anwar sebagai Perdana Menteri, kami tidak masalah. Sebab itu kalau Bawani menang, Bawani boleh membawa isu rakyat.
Bawani mengadakan service center. Bawani mendekati rakyat. Bawani mengadakan jawatan kuasa di setiap kampung. Kalau lihat calon mana isiakan manifesto tempatan kecuali PSM. Sebab Bawani tahu masalah rakyat. Apabila Bawani masuk di kampung baru Kuro, seorang orang tua 70 tahun dia bagi tahu 4 bulan tiada telefon rumah kerana kabel wayang ini telah dicuri. Dia kata mengadu kepada beberapa orang ada masalah. Bawani dengan segeranya mendekati masalah itu dan menelpon kepada telekom. Kerana ini adalah kita bukan saja kita melawat setiap rumah untuk mendapatkan undi, bukan. Kami mengetahui masalah rakyat, kami mengutip masalah rakyat, kami mengkumpulkan masalah rakyat, dan walaupun keputusan apa berlaku pada 19 November ini, kami tetap bersama dengan pengundi-pengundi rakyat air kuning. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu ingat bahawa demokrasi untuk rakyat adalah setiap 5 tahun setengah jam saja. Mengapa saya katakan setengah jam? Di 19 hari bulan, rakyat semua fikir. Kalau pergi pagi, orang ramai. Petang, orang kurang. Oleh itu setengah jam kita baris, kita undi pangkat. Selepas itu, orang yang menang, orang yang tak kalah, tak akan mendekati rakyat. Kita punya demokrasi adalah setengah jam setiap 5 tahun saja. Tetapi PSM bukan parti begitu. Kami mencalonkan orang tempatan di sini. Orang tempatan adalah dia berkibar di sini, dia lahir di sini, dia kerja di Kampar, dia punya pejabat di Kampar. Oleh itu sudah tiba masanya pilih seorang calon yang berkualiti dan berkaliber, berjiwa rakyat, sentiasa mengingati isu rakyat, sentiasa nak buat satu perubahan dari mahkamah dan juga di luar mahkamah. Oleh itulah saya pohon penduduk-penduduk di kawasan ini, walaupun di sini ada sedikit orang datang, tetapi apabila Bawani menjelajah setiap kawasan, ada penduduk mengatakan bahawa orang yang menang pun tak muncul, orang yang kalah sebelum ini pun tak muncul, tetapi Bawani datang. Dan orang-orang pengundi kata Bawani kenal dia punya bapa kani apa, semua orang kata macam tu. Oleh itulah kali ini penting tuan-tuan dan puan-puan bagi tahu kepada saudara mara, kawan-kawan, pilih Bawani, pilih adalah PSM. PSM sentiasa bersama dengan rakyat. Ini kali kalau pilih PSM di DUN ini, dan perubahan akan berlaku di seluruh negeri Perak. Kerana calon kita boleh menjadi teladan, menjadi satu contoh kepada calon-calon yang lain. Oleh itu, sebelum saya mengakhiri saya punya ucapan, pilihan raya kali ini adalah pilihan raya amat penting sebelum ini. Dan sekiranya Bawani menang, Bawani boleh jadi check and balance. Dan pastikan tidak berlaku kejadian 2008 dan juga 2018. 2018 Pakatan Harapan tu di Kerajaan Negeri tu pun digulingkan. Oleh itu, kalau seorang yang neutral, orang tengah, berprinsip ada dalam Dewan Undangan Negeri, pro Pakatan Harapan selamat selama-lamanya. Sekian, terima kasih.